Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hai, Assalamualaikum semua orang. Kamarina and Hasim here. Apa dah lupa tak Lena? I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Seperti yang dijanjikan, Kama dah dapat 10k subscriber dan Kama akan bawa pencerita yang sebenar kan? Ayah Kama sendiri. So hari ni Kama dah post hari tu Q&A dekat Instagram story dengan community tab. So Kama ada tanya soalan lah. Kalau siapa yang ada soalan nak tanya dekat ayah, korang boleh ajukan dekat situ. Dan hari ni ayah akan jawab soalan-soalan tu. Jadi Pakcik Hashim, introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit tentang diri saya. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih anda semua yang meminati rancangan mistik ini. Dan juga terima kasih kepada komen-komen yang baik-baik saya tengok semua kepada anak saya Kama. Terima kasih. Dan apa yang saya boleh kongsikan sini ialah bukanlah saya hebat sangat atau pandai sangat dengan ilmu-ilmu gaib ni. Saya sebenarnya tak belajar langsung ilmu gaib ni. Tak belajar ilmu bagaimana nak mengubati orang. Tak ada belajar. Semua dia datang secara semula jadi dalam keluarga saya. Jadi saya belajar dari sana dan juga saya buat sedikitlah kajian kenapa benda ni, apa, ada tak dalam ayat Quran, ada tak hadis. Saya berkawan dengan ustaz, bertanya kepada ustaz. Kemudian saya berkawan dengan bomo sebab berubah-ubah kan. Jadi saya kenal mereka semua dan kenal alam ni serba sikit. Tak lebih dan tak pandai. Sekiranya dalam rancangan ni ada kekurangan, kesilapan, saya minta maaf. Okay, sebelum kita teruskan dengan session Q&A kan, apa video-video Kama kan kebanyakan sebelum ni pasal jin, saka, ada hantu kan. Mungkin ada antara korang yang masih confused. Apa beza jin, apa beza syaitan, iblis, saka-saka tu hantu kan. Jadi kita akan minta ayah Kama jelaskan sikit lah apa perbezaan dia ataupun golongan-golongan jin ni. Saya akan cubalah ya, yang apa yang pakcik tahu. Kalau ada yang salah silap dari mana-mana, pakcik minta maaf ya. Dan satu lagi, kamu akan kedengaran dari pakcik. Okey, kong batuk. Itu sebenarnya dah lama pakcik alami ni sebab kamu ada ceritakan tentang Santo. Santo tu bertahun-tahun lamanya dah. Ya, jadi bila dah diubatkan sihir tu, kesan itu ada. Dan saya pakcik hadapi sekarang. Macam terpergi. Pakcik sampai dah pergi ke pakar tu. Pakar tu tentang sikit. Pakar tu kata, inilah dia kata pakcik benda ni tak teruk lah. Dia kata tak payah buat operation lah. Dia kata pakcik pun dah tua. Jadi pakcik biarkan begitu lah. Sebab apa yang pakcik tahu, kesan daripada Santo tu dah mendalam kat dalam tubuh pakcik. Jadi sebelum pakcik cerita terusnya menjawab soalan kamu, pakcik nak kamu faham dulu. Yang dah faham tu alhamdulillah bagus. Sebab golongan yang kebanyakan dalam rancangan Kama ni banyak golongan remaja. Yes. Bawah umur. Jadi pakcik yang pakcik baca komen-komen kamu semua. Ayah baca semua, betul. Kadang-kadang ayah yang perasan banyak komen korang. Sebab ada beberapa sebab. Pertama, pakcik punya cerita tu pakcik dah share kan pada kamu. Jadi pakcik nak tahu feedback daripada kamu. Ya, tu satu. Yang kedua pula, pakcik banyak masa. Dia tak buat apa kan. Jadi pakcik layan lah. Pakcik pun tak tahu. Pakcik tak pernah cerita kan benda-benda gaib ni kepada anak-anak pakcik. Ya, kalau boleh. Tapi pakcik nak ceritakan juga kepada mereka supaya bila pakcik tak ada nanti, mereka tahu nak bawa benda ni, jangan mereka tersesat oleh syaitan ni semua. Dari pakcik tidak nak tunjuk terror kat sini atau pandai atau lebih-lebih, tidak. Pakcik cerita apa exactly yang pakcik tahu. Apa itu jin? Apa itu syaitan? Iblis pula apa? Qarin tu pula apa? Malaikat tu pula apa? Dan juga hantu terlalu banyak dalam golongan orang Melayu ni. Pertama, pakcik jelaskan dulu jin. Apa ni jin? Kamu harus percaya tak kewujudan jin? Balik kita kebalik pegangan kita seorang Muslim. Al-Quran, hadis, Rasulullah. Ada tak dalam Al-Quran jin? Ada satu petikan daripada Al-Quran.
tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan beribadat dia kepada aku, menyembah dia kepada aku. Tidak aku jadikan jin. Makna adalah jin tu adalah Al-Quran. Satu. Ada tak surah jin dalam Al-Quran? Ada kan? Surah jin, baca tafsiran. Ada tak surah hantu? Tak ada dalam Al-Quran. Jadi kita nak beriman yang mana? Jadi jin ada. Kita kena percaya kewujudan jin. Kewujudan dia, bukan kita percaya taksub dengan kekuasaan dia sampai kita melupakan Allah. Kena pandai meletakkan benda tu. Kita kena ada ilmu, kena pengetahuan, baru kita boleh bercakap, baru kita menyalahkan orang atau apa. Jin ni telah wujud sebelum manusia diciptakan. Jin telah wujud beratus tahun dahulu di muka bumi ni. Jadi jin ni beribadat kepada Allah, mentaati perintah. Jin ni pada asalnya adalah golongan yang baik seperti para malaikat. Malaikat menurut perintah Allah. Malaikat ni beza dia dengan jin dan manusia ialah malaikat ni tidak ada nafsu. Bila dia tidak ada nafsu, dia ikut saja perintah Tuhan. Dia tidak memerlukan makan, tak memerlukan isi, dia tak ada nafsu. Jin pula dia macam manusia, dia ada nafsu, dia berkeluarga, dia perlukan makan dia. Jadi lama kelamaan dia mendiami ke bumi ni, dia jadi sombong, melebih-lebih, macam jahat, ganas, sampai Allah Ta'ala murka. Kemudian dia telah melakukan kerosakan, Allah Ta'ala murka dan perintahkan para malaikat untuk musnahkan jin. Maka malaikat pun bunuhlah jin-jin ni di muka bumi. Malaikat ni terjumpa satu anak jin yang comel. Jadi dia tak sampai hati nak bunuh. Kemudian dia bawa anak jin ni ke langit, pelihara. Niat dia nak bagi anak jin ni menjadi seorang insan yang baik macam dia. Dia didik dengan penuh. Jadi memang betul lah, anak jin ni membesar dalam keadaan yang amat sempurna. Tahu siapa nama anak jin ni? Diberi nama Azazil. Pernah dengar Azazil? Itulah jin ni. Memang dia baik sangat. Memang terpuji, diakui oleh para malaikat. Kemudian malaikat beri dia sayap. Malaikat ada sayap tau. Manusia tak ada sayap. Masa tu jin tak ada bagi dia sayap. Maka dia sangat dihormati. Jadi Allah Ta'ala nak menjadikan manusia pula. Cerita yang pakcik kita ni lah pakcik ambil daripada kitab-kitab. Lagi yang kita nak faham. Bila pakcik dah involve benda ni dalam gaib, saya pakcik nak tahu jin ni apa semua. Nak menerangkan benda ni, saya kata dia ambil masa ya, adik-adik semua yang di luar sana. Tapi pakcik cuba ringkas-ringkaskan. Tuhan nak menciptakan manusia, maka Tuhan ciptakan manusia. Jadi bukan dibantah oleh malaikat, tapi malaikat bertanya kepada Allah. Dia kata, kenapa nak jadikan manusia yang akan merosak muka bumi? Kemudian, kan kami ni semua dah menurut perintahmu. Dan dah terbukti kami tidak pernah engkar satu pun. Kemudian Allah Ta'ala mengherdiklah, menjelaskan kepada para malaikat, sebenarnya kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Ya, Allah Ta'ala meniupkan roh ke dalam jasad tu tadi, tanah tadi, maka baru dia panggil sujud. Mulianya roh tu. Bila disuruh sujud, sujudlah kamu kepada Allah. Para malaikat sujud semua sekali. Tapi si Azazil ni tak mahu. Dia merasa angkuh, sombong. Dan perbuatan Azazil ni ada dekat dunia ni kepada manusia yang sombong. Baru Allah Ta'ala bagi kekayaan sikit, kuasa sikit dan mula sombong. Okey, Azazil setuju nak masuk neraka. Jadi kalau kita ikut perbuatan Azazil, ke neraka. Nah, Azazil kata, ya Tuhanku, dia kata, aku ada satu permintaan. Apa dia? Okey, aku nak sesatkan umat Adam ni. Allah Ta'ala dia maha kuasa, dia maha bijaksana, dia maha pemurah. Diizinkan. Tetapi kamu tidak akan dapat untuk menyesatkan hamba-Ku yang beriman. Lepas tu maka dicampakkanlah Azazil ni ke bumi. Maka dia membiaklah bersama yang ada tadi dekat dalam gua. Ya. Jadi dia memainkan peranan ni lah untuk menyesatkan manusia, buat kerosakan, buat kacau-kacau sembahyang. Okey. Allah Ta'ala bila dicampakkan ke dunia, Allah Ta'ala kata, aku akan beri kamu nama yang akan hina kamu selama-lamanya. Azazil tadi diberi nama Iblis. Itulah, Iblis tu satu nama yang jelek kan. Ada kita benar orang memuji.
anak kamu baiknya macam iblis. Tak ada. Kemudian syaitan ni pula. Syaitan ni adalah pecahan daripada jin iblis ni tadi. Golongan yang jahat ni tadi. Jadi fokus syaitan ni dia akan membisik-bisikkan perkara-perkara yang jahat. Tuan was kita nak semayang, dia usik, dia hasut kita bisik tu. Jangan kau buat tu. Kau buat tu. Jangan buat baik tu. Sesungguhnya ini. Jangan. Itu kerja dia. Ni sedikit je. Kalau nak mendalam carilah kepada ustaz tu yang lebih. Apa pula Korin? Korin tu apa? Korin tu sejenis jin yang jahat. Setiap anak Adam ini, manusia ni lahir akan lahir Korin dekat selaput uri tu. Akan lahir Karin. Dia akan bersama kita. Ke mana saja di sebelah kiri. Ke mana saja. Dia akan mengajak kita buat baik. Buat jahat. Minta maaf. Hanya Korin Nabi. Nabi Muhammad pun dibekalkan dengan Korin. Tetapi Nabi seorang Nabi yang sangat mulia kan. Dia dibentengi oleh kebaikan-kebaikan, sifat-sifat. Dan Korin dia Islam. Hanya Korin Nabi. Korin kita semua Jahannam. Jadi Allah Ta'ala tidak membiarkan Korin-Korin merosakkan kita. Allah Ta'ala bagi kita kalau kita beriman. Kerana nak dapatkan iman tu, kamu pun tahulah nak jadi orang beriman bagaimana kan. Jadi kamu lawan Korin tu. Setengah ustaz mengatakan bahawa Korin ni apabila kita mati, Korin ni hidup. Jadi banyaklah jin-jin Korin atas muka bumi ni kan. Hantu ni pula apa? Tapi dekat Malaysia ni kita dengar hantu pucung, hantu kopek, bajang, hantu pelesit, hantu raya, hantu toyol, bermacam-macam tu. Jadi apabila manusia ni, kita lihat benda tu, dia nak namakan apa? Sebab terlalu banyak, takkan jin satu. Tapi jin ramai. Ini jin apa? Dia nampak pendek jin apa? Dia nampak panjang jin apa? Jadi maka terciptalah nama tu supaya ingat dan senang nak beritahu. Aku terjumpa jin lah. Takkan dia akan cakap apa? Aku terjumpa langsui. Pontianak dinamakan sebab benda tu terbang. Jadi Pontianak tu asal daripada mana? Daripada jin, golongan jin yang jahat. Jin ni dia makan apa? Dia tinggal kat mana? Okey, saya jelaskan sikit. Saya ada juga dengar daripada komunikasi dengan jin ni kan. Dia kata dia nak makan tu, dia nak makan ni. Tapi saya search juga. Saya juga tanya kat ustaz, jin ni dia makan apa? Okey. Apa yang manusia makan pun jin makan. Okey, kalau kamu dengar kan pertama kan ada jin yang dia makan tai. Dia duduk dalam toilet, dia makan najis dia makan. Itu golongan jin kita tahu lah ni bukan Islam, dia kotor. So Islam dia pentingkan kebersihan. Bila dia masuk Islam, dia akan ikut apa yang Islam ajar. Yang kedua, dia makan tulang-tulang. Sebab tu Nabi berkata jangan kita beristinja dengan tulang-tulang. Dengan tulang tu nanti kita buang, tulang dimakan oleh syaitan yang kita. Yang ketiga, dia makan darah. Dia makan bayi yang tak jadi itu apa uria, dia makan benda tu, benda-benda kotor. Dia makan bila dia makan darah najis kan. Dan dia makan nasi pun dia makan semua kan. Teringat saya satu kisah tunggal yang kamu semua diceritakan oleh anak saya, si tunggal kan. Bila nenek bertanya kepada dia Islam ke tidak, jin ni kuat bohong. Lebih jin kafir, dia kuat bohong. Dia kata apa? Saya Islam. Sebab dia nak menjaga hati supaya bela dia. Kemudian saya tidak fikir dia Islam. Pertama sekali, bila dia masuk ke dalam tubuh nenek, tidak ada akan mengucap Assalamualaikum. Kemudian cara bercakap tu ganas, tak adalah nak bercakap macam berapi insya-Allah ke okey ni, tak ada. Sebab tu saya dah rasa dia ni Islam. Kedua, dia nak darah kambing datang. Darah ni najis. Jadi kalau di Islam tak akan menamakan benda najis. Jadi saya tahu dia bukan Islam. Yang baik ni dia macam kita, dia akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Manusia akan masuk surga, masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kita yang pilih. Kenapa masuk surga? Kita telah ikut ajaran Allah. Ingat kalimah ini. Syurga itu dipagari oleh duri api dan ranjau-ranjau syurga.
neraka itu dipagari intan belian. Orang suka pergi neraka intan belian. Tu orang suka. Dia nak, kamu nak pilih mana? Pilih syurga memang sebab tu nak pergi ke syurga susah kan. Kamu tak sangka ramai rupanya. I mean, korang banyak yang tertanya-tanya ataupun menyimpan soalan untuk ajukan dekat ayah. So, kamu tak sempat nak baca pun satu-satu, nak tapis. Tengok ni, banyak gila tahu tak. Apa ni? Okay, banyak gila orang tengok Ini baru dekat Instagram, dekat YouTube pun kamu ada post juga kan. Jadi kamu tak sempat nak tapis ke, nak tengok mana soalan sama ke apa. Jadi kita orang akan go through je. Kalau sempat semua, sempat lah. Ataupun mungkin akan buat part 2 ke, okay. So kita start daripada yang tanya dekat Instagram story. Okay ni. Daripada Ayah nak baca ke ni? Saja. Soalan Najihah Nazli. Banyak-banyak rupa jin. Rupa apa yang ayah tak boleh lupakan sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua ya, sekali lagi pakcik Unsun maaf kalau ada penyelesaian pakcik tak clear atau anda tak terima atau pakcik ni tak sempurna dan pakcik ni tidak ada menuntut ilmu-ilmu ni, cuma pengalaman hidup dia mendatang kat diri pakcik dan saya belajar. Pernahkah atau yang paling mana yang paling menggerunkan? Saya minta maaf lah. Sebenarnya bukanlah pakcik nak sombong, takut tu ada kata tak adalah mengerunkan. Pakcik ni tidak diberi ilmu macam di Bukit Hijab. Pakcik pernah lihat jugalah mereka-mereka yang di Bukit Hijab dia dapat melihat sentiasa. Pakcik tidak. Pakcik dia akan datang. Tapi pakcik selalu bila terkena pakcik dah tak boleh lagi. Kadang-kadang pakcik minta kat Tuan bagi tahu. Okey, pakcik dapat melihat benda ni selalunya pakcik ni dia ganggu oleh makhluk-makhluk ni 50-50. Macamnya bila pakcik nak tidur dan nak terlelap tu dia ganggu. Tu pakcik lawan. Jadi maknanya dia ni hantu ni sebenarnya tak kuat kalau kita tahu rahsia-rahsia. Sebab apa tau? Dia menyerupa menakutkan kita. Tapi dia tak berani dengan kita. Kenapa tak datang waktu sekarang? Menjelma kat kita? Tidak. Kecuali orang yang dibuka hijab. Dia tidak. Kerana apa? Dia takut kat kita. Jadi kita dah lemah tadi nak tidur baru dia datang. Okey. Ayah selalu kena tau. Kadang-kadang kamu nak tidur, lepas tu terdengar ayah macam mengigau dekat dalam bilik. Macam tengah melawan lah. Kita orang kan selalu tidur lambat anak-anak kan. Budak-budak lepas tu terus pergi kat bilik. Tengok ayah semua takut sebab berupanya ayah kena ganggu waktu tu lah. Dia akan macam mengigau yang tengah lawan. Macam si tunggal tu. Pakcik tak pernah lihat dia. Dalam mimpi pun tidak. Pakcik pernah cakap dekat dia masa dia nenek dia rasuk dalam balik. Dia kata, Tok, dia kata, sebab umur dia dah dekat 198. Dia panggil Datuk, Tok, saya nak sangat lihat Datuk. Saya terlalu dengar Datuk bercerita. Saya tak tahu rupa Datuk macam mana. Tolonglah tunjukkan saya dalam sedar ke dalam mimpi ke. Tak payahlah, dia kata rupa Datuk menakutkan. Tak pula menakut, saya berani. Padahal waktu tu takut juga. Dia kata, tak payahlah, tak perlulah, dia kata. Jadi saya tak mendesak lah. Memang saya tak pernah kenal dia. Jadi saya harap dapat menjawab soalan adik tadi. Memang tak ada. Saya tak jumpa macam putih anak ke. Tak ada. Memang tak ada. Pakcik cakap betul terang apa yang pakcik lalui. Daripada Shidamio, ni kawan Ina, kawan yang dekat you. Macam mana ayah Kama still kuat even family Kama banyak kali kena uji, so that kita tak mudah putus asa? Rahsianya satu dia, ini yang dia katakan cantiknya perkongsian ilmu kan. Pakcik kongsi kepada satu, macam mana pakcik boleh strong. Kita ada Allah, itu yang cantiknya Islam ni. Kita ada panduan di Islam yang kita ada panduan, dia ajar kita ada Allah, minta kepada dia. Kemudian kita tahu kenapa kita ni duduk di atas muka bumi. Kita dia nak diuji. Tidak, kamu kata Allah Ta'ala dalam firman dia kata kamu belum beriman kalau sebelum kamu diuji. Yang kita kata kita beriman, kita belum menerima ujian. Ujian pakcik ni daripada ni, ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kemalangan keluarga dia ambil, ada orang diuji, dan pakcik diuji dengan benda ni. Jadi bila pakcik nak strong, saya baca pasal nasib baik basic agama tu dia. Kalau tak ada basic agama, agaknya mau terkejun ke mana-mana kot. Pasal kita ada basic, kita ada panduan tu. Kita ada panduan apa hidup apa sementara. Ya Allah, engkau ada. Sebab tu
Kamu harus sesuai itu pakcik berdoa kadang-kadang jam itu dia perkenankan. Ya Allah beri aku kekuatan, ya Allah lindungi aku. Begitu juga kamu dik, kalau kamu kena bukan saja ilmu lu dan apa juga kehidupan kamu balik kepada kamu ada Allah. Harap dapat menjawab soalan adik tadi. Next. Mikael Arif, macam mana keluarga boleh terlibat dengan benda gaib ni? Okey, dek, di luar sana benda gaib ni dia ada berbagai cara. Ada kita yang mencari dia. Contohnya kita pergi nak belajar lah, aku nak belajar ilmu perubatan. Kadang kita belajar dengan ustaz, kadang kita belajar dengan jin, kita ambil belajar dengan nenek. Kita yang mencari dia. Yang kedua, yang pertama, yang kedua dia mendatangkan kita. Contohnya melalui saka keturunan. Kemudian nanti saya akan bincang dalam saka. Dia akan turunan. Kita tak boleh lari, dia akan datang. Okay. Jadi inilah yang didatang kepada pakcik dan keluarga. Dia datang daripada umur pakcik 6 tahun. Pakcik dah terlibat sini sampailah umur pakcik sekarang 60 tahun. Okay. Sebenarnya daripada Hanis, sejak umur berapa ayah Kamar dah terbiasa dengan sihir-sihir ni? Dah kena daripada umur 6 tahun. Jadi bayangkan 6 tahun sampai sekarang. Terlalu banyak pengalaman-pengalamannya. Next, daripada Sarah Haizam. Macam mana boleh terjadinya perkara ni? Maksudnya macam ni. Pakcik faham. Hai Sarah, pakcik cuba menjawab. Macam mana boleh terjadi perkara ni? Jadi, dari dalam keluarga pakcik, macam pakcik tak dekat keluar. Dalam keluarga pakcik ialah terjadinya ialah daripada keturunan. Keturunan dia masuk ada belaan satu. Yang kedua, ada orang yang dia memang marah, dia tak suka dengan keluarga pakcik, especially ibu, datuk dia tak suka. Jadi dia akan dendam sampai ke saya. Dia nak musnahkan. Dia tak boleh tengok tapi saya tak pandai sekolah. Kalau pandai agaknya mahu tak tahu entah apa saya kena. Dia tak mahu, tapi saya hanya setakat SPM grade 3. Tak pandai suka budak-budak. Tapi pun kena juga. Kaya langsung tak ada dik. Tapi peliknya kenapa manusia ni dengki kan. Kau nak cerita panjang lah dik, insyaAllah kalau dalam ruangan-ruangan nanti boleh. Nanti kalau korang nak Kamar cerita pasal gangguan-gangguan kecil tu, ayah pernah dekat hantu kubur Cina, jumpa hantu Cina, pernah kena ikut dekat atas kereta nak balik Kelantan, macam-macam gangguan kecil tu. Kalau korang nak Kamar cerita, boleh komen kat bawah. Okay. Next soalan, ayah selalu baca surah apa untuk nak halau or bila ternampak benda tu? Okey, begini ya dia pengalaman pakcik lah pakcik selalu mengamalkan pakcik nak beritahu kepada kamu kamu baca surah apa semua kan. Terus sampai dia kata ada jin yang tak takut dia. Dan ada jin yang boleh baca tabat yada dia. Antara kai dia. Tu kan. Jadi kenapa begitu nanti pakcik akan urai. Kalau pakcik ada masa pakcik uraikan kenapa kita baca tu tidak. Ada satu kisah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang Rasulullah kasihi. Rasulullah lantik Abu Hurairah ni menjaga Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah harta-harta kaum muslim untuk disedekahkan, diagih-agihkan. Kemudian Abu Hurairah ni dapati ada gandum yang luak dah diambil. Jadi Abu Hurairah, siapa yang mencuri? Satu hari Allah mengendap dan dia dapat tangkap. Pendek aja hantu jin ni. Dia dapat tangkap jin tu. Jin tu mentak ampun, macam-macam lah mentak jangan lepaskan lah dia tidak akan buat lah dia macam ni. Lepas Abu Hurairah lepaskan dengan syarat kamu jangan buat lagi. Inilah jin dia. Kata-kata dia janganlah kita pakai. Lebih-lebih dia bukan Islam. Pembohong. Kali kedua tangkap lagi. Begitu juga sampai kali ketiga dia. Kali ni Abu Hurairah tak nak lepaskan. Kita ni sahih dalam hadis Nabi. Tak nak lepas sampai air dia meleleh. Kata Abu Hurairah sejuk air dia. Sedangkan jin ni daripada api panas kata bersejuk. Dia merayu-rayu lagi tapi dia kata apa? Aku bagi kau satu rahsia yang buatkan kaum-kaumku. Maknanya jin-jin ni takut. Kalau kamu membaca ayat ni jin ni akan terbakar, dia akan lari. Dan ada banyak juga cerita-cerita dia baca ayat ni jin terbakar. Ayat tu ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Kamu baca. Kemudian ada juga dia tak sedar tu
Kita baca ayat tu dia kejam mata. Macam tak tahu dia. Kenapa? Sedangkan ini ada dalam hadis ni. Bila jin ni dibawa juga ke jumpa Rasulullah, Rasulullah kata jin ni memang penipu. Dia memang suka cakap bohong. Tetapi ayat yang tadi memang benar. Tapi kenapa tidak boleh? Kita baca tak mahu, hembus-hembus tak mahu. Kenapa? Nanti baca ceritakan kenapa ya. Tapi memang itu betul. Jadi bila bercakap tadi apa tuan ni? Selalu baca surah apa? Baca surah apa? Dia pasti seorang makan sebelum nak tidur. Pertama sekali dia sebelum nak tidur baca Fatihah. Amalkan, dia lama dia jadi senang. Ingat ni, nak buat baik tu senang tapi susah. Amalkan. Pertama baca Fatihah. Kedua, baca ayat surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad 3 kali. Ketiga baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Hembus kat tapak tangan. Ingat dalam hati, ya Allah, lindungilah hamba yang tidak berdaya ini semasa tidur. Syaitan tu Allah tak akan. Kalau kamu baca sekali, dia tak menjarak dia. Baca hari-hari. Okay, seterusnya daripada si Stage, dia tanya 2 soalan. Macam mana pakcik hadap semua ni dengan tenang? Yang kedua, apa pengalaman seram yang pakcik tak dapat lupa sampai sekarang? Okey, pertama kepada yang luar sana, tak bosan ke dengar pakcik ni bercerita banyak? Dah 1 jam. Tak bosan ke? Okey lah, tapi mana yang pakcik tak nak ampakan soalan saya. Soalan yang pertama dia kata macam mana pakcik hadap. Pakcik dah beritahu tadi ya. Power untuk kita kepada anak-anak di luar sana. Ingatkan Allah. Allah tempat. Allah yang membagi, Allah yang membaikkan. Jadi bila kita ingat Allah, kita akan cool down. Ya Allah. Terus kata, ya Allah, penyakit ni kau yang datangkan, ya Allah. Kau datangkan sekali dengan ubatnya. Kita ada panduan. Kalau kita tak ada panduan, kita tak ada basic dia, kita melalau-lalau dia. Melalau-lalau. Sebenarnya terus teranglah pakcik cakapkan, pakcik ni bukan hebat. Pakcik takut tapi tak ada seram. Tak ada seram. Pakcik dia ganggu. Memang ada seram tu. Tapi sebab pakcik tak tidur kat situ, pakcik lagi tidur kat TV depan. Kadang dia datang kat TV depan, tapi pakcik bangun. Apa yang kau nak ni? Macam tu. Pakcik tak ada seram. Cuma dia sedih. Jadi bila pakcik teringatkan, pakcik sedih. Tapi kita ada Allah, kata pakcik sedih sampai matinya ayah pakcik ni. Adik pakcik. Kalau ingat dia tu mengalir air mata dia. Itulah dia kenangan sedih. Menyeramkan tak dia? Ada terjawab Wallahualam. Pasal atuk Kamar tu, Kamar ada cerita tau. Kalau siapa yang belum tengok lagi, nanti Kamar letak link dia dekat description box below. Macam mana atuk Kamar disihir sampai air hayat dia. Daripada iklim love, si tunggal tu dia saka siapa? Atuk or nenek? Banyak yang berminat tentang si tunggal ni. Sekali lagi minta maaf sekarang saya ada macam okay. Pasal itu adalah kesan daripada santau dulu. Santau sampai sekarang kadang-kadang saya ada rasa sakit badan. Ya. Tapi alhamdulillah, syukur saya masih kuat. Okey. Cerita tadi tentang si tunggal ni. Saya ulas sedikit tentang si tunggal. Anak saya dah cerita tu. Sebenarnya si tunggal ni ialah dia daripada ayah saya punya abang. Ayah saya punya abang. Okey, daripada Datuk Nenek, kan? Jadi jin ni umur dia panjang ya. Adik-adik dia umur panjang beratus tahun, Jadi dia boleh turun. Kita dah mati. Ada lagi dah sampai tua. Dan dia beranak pinak, anak dia sambung. Okey. Dia ni dia ada perjanjian dengan Datuk Nenek dulu. Kita tak tahu perjanjian dia. Selalu dia ada perjanjian macam dia kata, okey, aku perlukan ni, aku ni. Sepatutnya kalau nenek yang bijak tu dia akan buat perjanjian begini. So, jin ni sangat patuh pada perintah, pada perjanjian. Dia tuntut apa yang dia. Tapi dia akan tunaikan apa yang kamu minta. Tapi kamu kena balas balik apa yang dia nak. Okay. Macam sepatutnya nenek yang cakap, okey, aku buat perjanjian dengan kau sampai dengan aku saja. Bila aku meninggal, putus. Maknanya jangan cari anak gitu. Itu. Kemudian ada pula yang mengatakan, ini macam-macam lah. Okey, saya nak cerita pasal si tunggal tadi. Jadi daripada belah abang. Bila abang ayah ni dah meninggal, dia mulalah cari belah ayah. Jangan ingat saka ni dia suka-suka nak pergi semua orang, tidak. Dia memilih.
mana. Sebab tu adik saya nombor 2 lelaki, dia tidak pernah. Saya, ibu, kan dia nak pergi ke ayah. Kemudian adik perempuan saya. Yang main saudara dia tak nak. Kita tunjuk kau pergilah saudara sana, sepupu sana dia tak nak. Okay. Jadi makna dia, saya dah menjawab soalan tadi. Kalau nak ceritakan tunggu ni panjang kan. Saya menjawab soalan tadi. Wallahualam. Next daripada ARSM Citra. Kenapa buang tunggal? Okey, macam ni. Sebenarnya